Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud tidak berkurangan harta dengan sedekah. Riwayat Muslim. Ayuh kita bersama-sama berinfak kepada pembinaan Masjid Al-Hasani, Pasimas, Kelantan yang sangat memerlukan bantuan anda. InsyaAllah dengan infak ini menambah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, para penonton, kembali dalam Assalamualaikum. Kita nak berbicara tentang bakti mulia kita inilah anak terhadap ibu bapa mereka. Lebih-lebih lagi mereka yang telah kehilangan mak bapak kan, yang telah pergi dijemput ilahi kan. Jadi saya nak terus bersama di talian Skype bersama Ustaz Zamri. Ustaz Zamri, mantap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ardi, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz, baik-baik seadanya di bulan Syawal yang mulia ni Ustaz. Okey Ustaz, nak tanya sikitlah tentang apa kita ada kalau boleh nak berbicara tentang kewajipan kita lah sebagai anak ni nak berbakti kepada mak bapak kita yang telah pergi kan. Macam saya pun dah kehilangan ayah saya. Jadi macam mana Ustaz, kepentingan tu boleh kongsikan? Ya, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, penonton di rumah, kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala meletakkan martabat ibu bapa ini adalah penting. Dalam surah Al-Isra ayat ke-23, Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan supaya kamu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terus sambung kepada kedua ibu bapa kamu adalah mestilah kamu berbakti kepada mereka. Mengaitkan jangan mensyirikkan Allah dengan berbakti kepada kedua ibu bapa menunjukkan makam dan martabat ibu bapa ini, orang tua kita adalah satu makam yang tinggi. Bahkan hadis yang lain dia menegaskan ridallah tahta ridal walidain wa suhtallah tahta suhtan walidain, iaitu redha Allah ni terletak di bawah redha kedua ibu bapa dan murka Allah terletak di bawah murka kedua ibu bapa. Dan satu hadis yang menarik pada pagi yang barakah ini kita nak petikkan juga bahawa hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan yang lain, Syekh Syuaib Ar-Ra'ad mentahsinkan ataupun menghasankan hadis ini, menyatakan bahawa ibu bapa ataupun orang tuamu adalah pintu paling tengah, yakni pintu terbaik. Sama ada kamu nak persiakannya ataupun kamu akan menjagakannya. Maka oleh sebab itu tidak syak lagi bahawa orang tua kita adalah tempat yang paling baik untuk kita berbakti, termasuk bagi mereka yang telah ketiadaan kedua ibu bapa seperti mana Ardi juga dan penonton-penonton yang lain. Cara berbaktinya, selain kita tahu bahawa doa anak yang soleh yang terus sampai kepada ibu bapa kita ataupun yang si mati tadi, begitu juga dengan sedekah-sedekah yang kita lakukan, yang kita niatkan khusus kepada almarhum arwah ibu bapa kita, juga mengikut 4 mazhab sampai kepada mereka tidak ada khilaf. Oleh sebab itu bolehlah untuk meniatkan sedekah yang kita lakukan, apatah lagi sedekah, infak, wakaf itu kita letakkan pada tempat-tempat yang signifikan, yang mulia, di masjid, tempat amal-amal jariah, masya-Allah, ia pasti akan sampai dan berpanjangan selagi mana pahala itu ataupun perkara yang baik itu dimanfaatkan. Ustaz boleh perincikan terus ya, sebab kita pun ialah ramai yang pastinya nak berbakti kepada ibu bapa yang telah pun pergi kan. Macam-macam, kalau boleh kita pun nak kita fokus kepada sedekah jariah yang boleh memberi pahala berterusan kepada ibu bapa kita di sana. Boleh dalam konteks hari ini kita akan berbicara tentang Masjid Al-Hasani. Mungkin Ustaz boleh terus war-warkan tentang apa yang sedang kita laksanakan ketika ini? Ya. Masjid Al-Hasani, saya sebagai wakil Masjid Al-Hasani di Kubang, Gendang, Cetok, Pasir Kelantan. Kita kenali bahawa orang Kelantan ini dia tidak membina masjid menggunakan dana kerajaan atau wakaf, tetapi dia menggunakan pembinaan daripada dana awam, sifat orang keliling untuk membina masjid. Ini adalah satu kerja yang mulia. Dan saya teringat satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Membana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Sesiapa yang membina masjid, Allah akan membina satu binaan yang indah di syurga kelak nanti, di akhirat nanti, masya-Allah. Jadi inilah peluangnya. Masjid Al-Hasani ini dah berusia 50 tahun, dan untuk repair sudah tidak mampu lagi untuk kita repair, perlukan kepada pembinaan yang baru, ditambah pula penduduk tempatan tu dah mencecah, ahli qaryah jemaah 2000. Tambah pula PKP sudah berakhir, kita dah endemik, maka kedatangan jemaah itu tidak memungkinkan Masjid Al-Lama ni menampung jemaah yang ramai. Ditambah pula tempat parking yang semakin
sesak dan menyebabkan trafik akan terjejas. Dan bayangkan kalau kita wakafkan pada perkara ini, dapat menyelesaikan permasalahan yang membelenggu rakyat pasal daerah Cetok ini, Kubang Gendang ini, pastinya pahala berjalan dengan begitu baik. Dan Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Masjid Al-Hasani ini yang dibina ini dicadangkan untuk menjadi one stop center lah. Adanya berhampiran itu pusat tahfiz anak yatim, rumah warga emas, kan, di samping orang kata kuliah-kuliah yang boleh dijalankan untuk dimanfaatkan untuk masyarakat sekeliling. Kita yang beri saham itu, termasuk kepada kedua ibu bapa kita almarhum tadi yang telah meninggal dunia, pasti akan berjalan jariahnya dengan begitu baik. Dan untuk kos pembinaan yang baru ini, dia menelan belanja 2 juta sahaja. Dan jumlah yang telah terkumpul sekitar 214,000. Bermakna ada yang semasa ini yang perlu lebih kurang 700,000 ringgit sahaja lagi. Dan saya yakin di bulan yang baik ini, selepas kita menghadapi bulan Ramadan yang penuh dengan barakah, wajah tuan-tuan yang menyaksikan ini pun wajah mendapat Lailatul Qadar. Saya yakin boleh untuk membantu merealisasikan penduduk Kubang Gendang, Cetok, Pasir Mas, Kelantan ini untuk membina masjid yang mulia ini. Di talian tuan-tuan yang rahmati Allah, masjidalhasani.com. Di situ ada nombor online, dia boleh menghubungi kepada siapa yang berkenan. Termasuklah boleh tuan-tuan print screen apa yang tertera di hadapan ini untuk kontak pengerusi masjid ini, Haji Cik Omar, di talian tersebut 0199903442, ataupun boleh WhatsApp. Boleh juga scroll Masjid Al-Hasani Kubang Gendang Facebook, dan nombor-nombor Maybank yang boleh disarulkan, begitu juga Bank Islam seperti mana yang tertera, tuan-tuan print screen dan ambil baik-baik, ataupun ambil phone terus ambil gambar kalau tak sempat tengok FB ulangan di TV Al-Hijrah ini, insya-Allah. Ustaz, buat masa ni status projek itu bagaimana? Telah dimulakan ataupun berada di tahap mana? Ya, Alhamdulillah dia dah in progress dah. Kalau ini saya telah update bagaimana dia berjalan, dah 1.1 juta daripada 2 juta tu telah digunakan. Jadi itu yang ada sedikit lagi, sekitar 700,000. Bermakna ini adalah bukan projek baru nak mula, baru nak pacak tiang, tak, dia telah berjalan dengan baik. Tuan-tuan boleh lihat di ilustrasi gambar itu sebahagian yang telah dikemaskan. Pastinya untuk mengemaskannya lagi, untuk finishing lagi memerlukan dana yang banyak untuk keselesaan para jemaah dan parking yang lebih luas selepas ini, dan berjalan majlis ilmu one stop center seperti mana yang diwar-warkan tadi, insya-Allah. Itu menarik tu. One stop center tu maksudnya satu kompleks yang dilengkapi pelbagai infrastruktur, fasiliti, kemudahan dan sebagainya demi manfaat penduduk setempat. Ustaz, cara lagi sekali war-warkan kepada penonton cara untuk mereka berinfak, berwakaf untuk projek pembinaan masjid ni. Selain daripada website yang telah diwar-warkan tadi, masjidalhasani.com, tuan-tuan kadang-kadang bila nak infak, saya tahu ada jutawan-jutawan yang menyaksikan rancangan ini, mungkin nak bagi terus 700,000 atas seorang nama, mungkin nak hubung direct kepada pengerusi masjid ini, boleh hubungi 0199903442, iaitu Haji Cik Omar sendiri, ataupun HU-nya 0102574554, iaitu Cik Abdul Aziz, ataupun bendaharinya Haji Khaidir di 01399992 ataupun 9628, ataupun boleh bank in ke Bank Islam. Kalau tuan-tuan tak boleh sedikit pun, banyak pun dialu-alukan ya di akaun Bank Islam, ada nombor 030540201092. Semoga dengan membantunya tuan membina rumah Allah ini, bukan untuk kepentingan peribadi, adalah untuk keselesaan para jemaah, dapat dibina dengan baik. Syurga menanti di sana, ada binaan yang begitu indah. Begitu juga pahalanya kalau disedekahkan kepada kedua orang tua kita yang sudah tidak ada, pastinya sampai selagi mana masjid ini dimanfaatkan, ilmu itu disebarkan. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang attach dengan Masjid Al-Hasani ini, insya-Allah. Amin, amin, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz Zamri atas perkongsian tentang Masjid Al-Hasani. Detailnya kita telah war-warkan sebentar tadi, dan juga di Facebook, di perinciannya di bawah skrin TV anda. Terima kasih Ustaz atas perkongsian itu. Dia Ustaz Zamri Mantab, Wakil Masjid Al-Hasani. Kita akan berehat sekejap, kita akan kembali semula selepas ini dalam Assalamualaikum.
Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud tidak berkurangan harta dengan sedekah. Riwayat Muslim. Ayuh kita bersama-sama berinfak kepada pembinaan Masjid Al-Hasani, Pasi Mas Kelantan yang sangat memerlukan bantuan anda. InsyaAllah dengan infak ini menambah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.